berkaitan dengan isu Ashabul Kahfi itu, warna cerita. Jadi saya fikir sebuah salah juga. Tapi dari satu segi rasa patut juga sekiranya dia dapat meredakan kecelaruan. Sekiranya penjelasan saya sebentar kita ingat. Kalau tak ingat saya dah sebut sangat, mari kita ingat. Kalaulah penjelasan ini mengkusutkan lagi, tak payah dengar. Tak payah dengar. Tapi kalau dia membantu untuk memahamkan kita dan menyelesaikan persoalan, dan itulah yang diharapkan. Dan berkait dengan Nabi, mari kita ingat isu itu. Apa sebenarnya? Ada beberapa perkara yang perlu kita tahu tentang Ashabul Kahfi. Baik, sebelum tu ada beberapa panduan kita lah dalam perkara ini. Urusan-urusan yang berkaitan dengan keagamaan ini, pertama sekali kena ada sandaran dia, kena ada rujukannya, sama ada Al-Quran, hadis, ataupun keterangan-keterangan ulama yang muktabar. Itu rujukan. Dalam urusan keagamaan kita kena ada rujukan. Yang kedua, hindari ketaksuban, kefanatikan dalam urusan hal-hal yang berkaitan dengan agama ni, terutamanya ikhtilaf, perbezaan pandangan yang berlaku tu. Hindari, jauhi sikap ta'assub. Kerana ta'assub ni kadang-kadang membutakan mata kita. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kefanatikan kita ni, kecenderungan kuat hati kita ni, atau fanatik kita ni, akan membutakan kita dan memekokkan kita. Maksudnya menjadikan panca indera yang sepatutnya kita lihat yang hak itu sebagai hak tidak berfungsi lagi. Hindari ketaksuban. Yang kedua, yang ketiga, kena cermat dalam memahami isu. Cermat sikitlah. Sebab kita ni kalau tergesa-gesa dah lalu ni, kadang-kadang banyak kali berlaku kesilapan. Jadi kita yang ketiga ni berdoa untuk kita semualah. Saya sebut ni sebenarnya untuk kita semua. Hindari ketergesa-gesaan. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat. Kerana ghalibnya itu ada urusan-urusan yang tak bagus. Dalam hadis Nabi menyebut al-ajalah minasyaitan. Kesegeraan, gaduh dok lalu segeranya, ghalibnya ada benda menopang. Ada benda lah yang akan topang sekali. Jadi kita hindari perkara-perkara ini. Baik, berkait dengan perkara ini saya ambil masa sikit lah untuk menjelaskan ni lagi sikit lah daripada tajuk malam ni. Tak apalah, 5 hari tu kena sebut lah. Iaitu pertama sekali, Ashabul Kahfi ini adalah merupakan suatu yang nyata. Nyata dengan arti memang wujud kisah, memang ada, dan disebut dalam Al-Quran. Jadi apa yang kita tak boleh nak petikai tentang Ashabul Kahfi ini, beberapa orang ni yang tidak dinyatakan secara tepat, kerana ada khilaf di antara keterangan dalam menyatakan jumlah mereka ni. Yang penting manusia ada anjing seekor. Beberapa orang tu Al-Quran sendiri menyatakan beberapa ketetapan lah. Nak kabarnya tidak ada pertikaiannya bahawa Ashabul Kahfi ini, mereka ni terdiri pada beberapa orang bersama dengan seekor anjing berlindung, melarikan diri di suatu tempat, satu gua. Baik, jadi ini adalah kisah yang nyata dan real yang disebut dalam Al-Quran. Tak ada orang ragu benda ni. Tak ada orang pertikaian. Jadi persoalannya sekarang, siapa mereka ni? Siapa mereka? Inilah tempat. Dalam isu ini, isu Ashabul Kahfi ini banyak ikhtilaf. Banyak perbezaan pandangan. Jadi kalau kita mengambil jalan ta'assub kau, kacau punah jalan, ataupun gaduh bersegera, dah dengan model kau bukan lalu masalah lalu. Gaduh jadi masalah. Lepas tu tidak meraihkan perbezaan pandangan pun kan jadi masalah. Lepas tu saya beri pada awal tadi, mesti berasaskan kepada sandaran dalil, rujukan. Kemudian hindari sifat ta'assuban. Yang ketiga, jangan gaduh dah lagi. Kena tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Baik, persoalan sekarang, siapa mereka tu? Dan bila peristiwa ni berlaku?
Yang jelas bahawa peristiwanya berlaku sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada orang tikar. Tak ada orang tikar bahawa isu ni berlaku sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau sebelum zaman mana? Inilah. Bila sebut zaman mana ni, di sinilah ada ikhtilaf ulama. Sebab kisah lama. Kisah zaman Nabi Muhammad sendiri pun banyak periwayatan-periwayatan tu kadang-kadang berlaku kecelaruan dalam periwayatan tu. Itu zaman Nabi Muhammad. Perawi hadis ni itu pun ada begitulah beginilah banyak hal dah tu. Sehingga ada riwayat tu jadi dhaif lah, jadi hasan lah lagi. Itu masalah periwayatan lah tu. Apatah lagi sebelum tu. Jadi persoalannya sekarang, bila benda ni berlaku, itu ikhtilaf ulama. Dan ulama-ulama ahli tafsir berdasarkan kepada kemahiran mereka. Sebab benda ni tidak disebut secara detail dalam Al-Quran dan hadis. Tak disebut secara detail. Jadi berdasarkan kepada pandangan penafsir-penafsir yang mungkin ada sumber-sumber rujukan mereka ni, mereka ada secara mudahnya ada dua pandangan lah. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Isa, dan pandangan yang kedua berlaku selepas Nabi Isa. Ada dua pandangan. Jadi bila sebut ikhtilaf ulama ni, hak mana nak pegang sebelum Nabi Isa lah, tak ada masalah. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan benda ini berlaku selepas Nabi Isa. Khilaf situ. Jadi baik, isu yang kita nak ambilnya, hak yang mengatakan benda ni berlaku selepas Nabi Isa. Hak yang pegang pendapat sebelum Nabi Isa tu tak ada masalah tu, tak ada hal lah. Sekarang awak berkata benda ni berlaku selepas Nabi Isa atas satu pendapat ni. Ni gua ni. Baik. Yang mengatakan demikian itu, bahawa benda ni berlaku selepas Nabi Isa, bahawa mereka ini adalah kelompok orang-orang yang berpegang dengan agama Nabi Isa. Orang-orang yang menganut agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Okey. Jadi atas pandangan yang kata benda ni adalah berlaku selepas zaman Nabi Isa, dan mereka ni adalah orang-orang yang berpegang dengan ajaran agama Nabi Isa. Mereka ni. Baik. Isu ni sekarang, siapa mereka ni dari segi namanya? Pengikut agama Nabi Isa itu, atas pendapat ni tu salah satu pendapat yang kata apa tu? Persoalan sekarang timbul, nama kita nak tahu nama apa mereka ni, nama ni. Baik, pengikut Nabi Isa, ada beberapa nama yang digunakan pakai untuk memberi nama kepada mereka ni. Ini tempat isu di masalah ni. Nama-nama atas pendapat bahawa benda ni berlaku lepas nama Nabi Isa, dan mereka ni pengikut Nabi, orang yang mengikuti ajaran agama Nabi Isa itu salah satu pendapat. Dia kata apa dah? Cuma nama, nak tahu nama apa? Baik, nama-nama mereka ni hak suhunya kita dengar nama Nasara lah, Nasara. Nama suhunya Nasara, kemudian nama Masihi. Masihi ni dalam bahasa sekarang orang pakai Kristian hari ni namakan Masihi. Kita akan tengok. Baik, kita ambil nama pertama dulu. Pengikut Nabi Isa ni orang panggil Nasara. Perkataan Nasara ni yang digunakan pakai, menggunakan perkataan Nasara merujuk kepada orang-orang yang mengikuti agama Nabi Isa ni, digunakan dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Yang ini perkataan Nasara ni digunakan pakai untuk merujuk kepada pengikut-pengikut Nabi Isa. Digunakan dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Baik, dari mana asal nama ni? Nama Nasara ni dari mana ni? Perkataan Nasara ni daripada Nusrani. Orang kita hari ni bagi Nasrani. Tapi sebutan itu Nusrani lah. Nusrani ataupun Nusrani ya. Bila ramah dia akan jadi Nasara. Baik. Jadi perkataan Nusrani ni ambil dari mana? Kaitan dia dengan apa? Nusrani. Itu pun ada khilaf ulama lagi. Perkataan Nusrani ni daripadanya timbul perkataan Nasara dan itu. Dari mana punca dia ni? Berkait dengan perkara apa? Itu pun khilaf ulama. Maksudnya ada pendapat-pendapat yang berbagai-bagai. Ada di antara mereka katakan perkataan Nusrani ni mari merujuk pada tempat yang dinamakan Nasiriyah ni, satu tempat di Palestin. Inilah tempat permulaan Nabi Musa menyebarkan dakwah dia. Jadi daripada perkataan itu timbul lahir daripada tempat tadi tu, maka timbulnya Nusraniyah ni, Nusrani. Ada pendapat kata gitu.
Ada pendapat lain di kalangan alim ulama menyatakan bahawa perkataan Nasrani ini mari daripada perbuatan ataupun tindakan orang-orang ni. Siapa? Yang orang-orang yang mendukung, orang yang menolong, orang yang mendukung Nabi Isa. Jadi oleh kerana mereka ni adalah pendukung-pendukung, penolong pada Nabi Isa, maka daripada perkataan daripada menolong itulah timbul perkataan Nasrani, orang yang menolong Nabi Isa. Jadi perkataan Nasara ni mari daripada punca ni, merujuk kepada pengikut-pengikut Nabi Isa, Nasrani. Okey. Jadi macam saya sebut tadi lah, perkataan ni memang digunakan dalam Al-Quran, merujuk kepada pengikut-pengikut Nabi Isa. Awal-awal di antara pengikut-pengikut mereka ni, Nasrani ni, ada 12 orang yang disebut sebagai Hawariyun. Kalau dalam Al-Quran disebut Hawariyun. Ini kelompok-kelompok Nasara ni, awal tu ada 12 orang sebelum berkembang. 12 orang tu orang panggil Hawariyun. Kemudian berkembang lama lagi jadi Nasrani. Baik. Apakah mereka ini orang yang kita nak kata perkataan Nasrani ini iaitu orang yang asli berpegang kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa? Maksudnya inilah hal betulnya? Tak juga. Tak juga. Sebab apa? Sebab Al-Quran sendiri beritahu ada di antara mereka ni yang menyimpang. Jadi kalau kita letak ikut Nabi Isa ni, hak Nasraniyah ni hak tu, hak pure, hak tu, daripada awal sampai akhir tak tepat juga. Sebab apa? Al-Quran kata lain. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Orang Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Nasara pula, Nasara, wa qalatil nasara, orang Nasrani ni pula kata Nabi Isa al-Masih itu anak Tuhan. Jadi nak kampanye kelompok Nasraniyah ni ada yang lurus, ada yang menyimpang. Ada betul, ada terbabah. Itu kita kena faham keadaan. Jadi kalau kita namakan itu pengikut Nabi Isa sebagai Nasrani atas anggapan bahawa mereka ni lah hak lurus, tak tepat. Sebab ada di antara mereka hak menyimpang. Wa qalatin nasara al-Masih. Orang Nasara, Nasrani, di nas Al-Quran, mereka kata Isa itu anak Tuhan, atau menyimpang kan? Pada betul. Habis nama pertama. Nama kedua suhu, orang panggil Masih. Bukan Masih, jangan baca nakha, Masih. Al-Masih. Baik. Al-Masih ini adalah gelaran kepada Nabi Isa. Dan ini disebut dalam Al-Quran, gelaran Nabi Isa. Jadi perkataan Al-Masih ini adalah gelaran kepada Nabi Isa dan disebut dalam Al-Quran. Kenapa Nabi Isa diberi gelaran Al-Masih? Itu pun ada khilaf ulama, ada banyak pendapat. Ada khilaf ulama, ada banyak pendapat. Kenapa Nabi Isa ini diberi gelaran Al-Masih? Antara pendapat yang disebut oleh alim ulama, antaranya kerana Nabi Isa ni suka gimari situ-sini. Dia agak macam menyapu laluan lah. Suka jelajah, pergi situ, pergi mari, ngaterabur sekali, menjelajah. Jadi antara satu Nabi Isa disebut Al-Masih. Ada juga pendapat yang lain yang dikemukakan dinamakan Al-Masih, gelaran kepada Nabi Isa itu disebabkan kerana perbuatan ajaib yang dapat ditunjukkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa ni kalau orang sakit gigi sapu, hilang penyakit. Cara rawatan ni disapu. Ada mata buta gigi sapu, selesai. Kalau sakit sopok, sakit apa-apa gigi sapu, hilang penyakit. Maka diberi gelaran Al-Masih, ni sapu. Ada juga pendapat lain sebut, dia kata dinamakan Al-Masih itu diberi gelaran Nabi Isa Al-Masih dari segi Nabi Isa itu telah disapu bersih sifat-sifat buruk dalam hati dia itu. Sifat-sifat buruk dalam hati itu disapu bersih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi Al-Masih, macam-macam pendapat. Jadi apa-apa pun hak jelasnya Nabi Isa itu diberi gelaran Al-Masih. Baik. Daripada perkataan Masih ini timbulnya Masihi, yakni orang-orang yang mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu Masihi.
Jadi perkataan Masihi dalam bahasa kita hari ini yang panggil Kristian hari ini. Bahasa kot Inggerisnya Kristian. Jadi daripada Masihi. Jadi perkataan Masihi ini adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Isa, orang yang mengikuti agama Nabi Isa. Sekalipun dari segi sejarahnya nama Al-Masih ini timbul lewat sikit. Penggunaan dia tu ada pendapat, ada alim ulama menjelaskan bahawa nama ni timbul pada kurung 300 tahun selepas Nabi Isa baru timbul nama ni, orang guna nama ni. Ada orang kata pula lebih kurang 40 tahun lepas Nabi Isa sudah diguna pakai nama ni. Itu khilaf banyak khilaf bab ni. Hak pokok pakainya dari segi bahasa, siapa saja yang mengikuti ajaran Nabi Isa tu dari segi lughahnya boleh dinamakan sebagai Masihi. Cuma tinggal lagi macam Nasrani tadi kan, ada hak luruh, ada hak menyimpang. Maka Masih pun sama juga, mestilah ada hak luruh, ada hak menyimpang. Sekalipun adalah pandangan setengah alim ulama yang menyatakan bahawa Masihiyah itu merujuk kepada agama Masihi, agama Kristian hak menyimpang. Tak apalah, itu salah satu pandangan. Tapi nak kabarnya benda ni masalah yang banyak ikhtilaf alim ulama. Cuma secara mudahnya bahawa pengikut-pengikut Nabi Isa ni sama ada nak dinamakan dia sebagai Nasara ke ataupun sebagai Masihiyun ke, boleh. Kalau Nasara tu memang jelas disebut nama Al-Quran. Kalau Masihiyun dari segi lughahnya boleh nama itu. Dan mereka ni ada hak luruh, ada hak menyimpang. Baik. Balik kepada Ashabul Kahfi. Jadi kalau kita letak dia ni sebagai atas pendapat yang kedua, salah satu pendapat yang mengatakan bahawa mereka ni merupakan orang-orang yang hidup selepas Nabi Isa dan orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa, berarti kita nak letak nama Nasara pun boleh, Masihi pun boleh. Cuma dalam kait dengan Ashabul Kahfi ni, oleh kerana dinaskan Al-Quran, mereka ini termasuk kelompok yang beriman. Maksudnya apa? Kalau kita letak dia sebagai Nasara yang mukmin, Nasara yang luruh. Kalau kita letak nama Masihi pun Masihi yang luruh, bukan hak menyimpang. Sebab dinaskan dalam Al-Quran, mereka itulah kelompok fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Jadi nak letak nama apa pun, yang penting ciri mereka ni kelompok yang pengikut Nabi Isa yang luruh, hak tu, yang beriman kepada Allah. Itu penjelasan kalau. Cuma kita dengar macam-macam lagang lah, terserah lah. Agak-agak penjelasan saya ni memberi satu pencerahan, tak yang balau-balau lah benda gini. Balau-balau lah. Cuma kita tengok selagi cuma nasihat untuk kita semua lah, nasihat untuk saya dan juga untuk semua yang hadir, yang mendengar dan sebagainya. Bila sesuatu perkara itu tak jelas, keliru, banyak khilaf, janganlah kita membabit hal masalah iman dan kufur. Sesat tak sesat, jangan main. Masalah kuat tak kuat, tepat tak tepat, itu tak apa. Tapi masalah sesat tak sesat, iman ke kufur, ini bukan medan dia, bukan medan. Jadi kita nampaklah ada kelompok-kelompok. Sekiranya ada orang yang berfaham macam ini, betul lah kefahaman tu. Faham macam mana? Bahawa menafsirkan mereka ni adalah kelompok Kristian dengan makna sekarang. Kalau bahasa Arabnya Masihiyan, iaitu dengan makna kelompok yang sesat. Lalu ditafsirkan itulah Ashabul Kahfi, memang itu sesat semua. Tapi hak kita dengar-dengar bukan seperti itu. Sebab tu saya kata kena berhati-hati. Sebab bila melibatkan, mengkafirkan orang, membidahkan orang, mensesatkan orang, ini kata Imam Ghazali termasuk dosa-dosa berat. Hak payah nak sesat, kena enam semula orang. Kalau kita dah salah dalam menghukumkan perkara ini, bukan benda ringan, benda berat yang tak mudah nak susah, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah. Itulah sekadar pandangan saya lah. Macam saya kata tadi lah, kalau dia boleh menyelesaikan masalah, ambillah istifadah. Kalau dia tak ergo lah. Balik kepada asal.